Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Kendalikan pelanggaran etika Badan Kehakiman secara dalaman, kata bekas hakim. Dua bekas hakim menegaskan tuduhan konflik kepentingan yang melibatkan Badan Kehakiman harus disiasat dan dikendalikan secara dalaman. Bekas Hakim Mahkamah Rayuan Hishamuddin Muhammad Yunus dan Mah Weng Kwai juga berkata SPRM hanya diberi kuasa untuk menyiasat kes berkaitan rasuah di bawah Akta SPRM. Ini selepas kumpulan pengamal undang-undang membidah siasatan SPRM terhadap Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mensabit bekas Perdana Menteri Najib Razak atas kesalahan rasuah pada 2020. Bekas Presiden Badan Peguam Malaysia semalam menggelar siasatan itu sebagai serangan terhadap Badan Kehakiman. Hishamuddin dan Mah berkata, terdapat mekanisme di dalam Badan Kehakiman untuk meneliti dakwaan konflik kepentingan terhadap hakim. Menurut peraturan, sebarang aduan mengenai pelanggaran kod etika oleh Hakim Mahkamah Tinggi mesti dirujuk kepada Ketua Hakim Negara. Jika Ketua Hakim Negara mendapati tiada merit dalam aduan itu, dia akan menolak aduan itu selepas berunding dengan Hakim Besar Malaya atau Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Sebaliknya, jika Ketua Hakim Negara mendapati terdapat merit dalam aduan, maka beliau akan merujuk aduan itu kepada Jawatan Kuasa Etika Kehakiman. Tetapi jika aduan itu bersifat serius yang mewajibkan penyingkiran hakim, jika didapati bersalah, maka Ketua Hakim Negara mesti merujuk aduan itu kepada tribunal yang dilantik di bawah Perkara 125 Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya aduan hanya dirujuk kepada Jawatan Kuasa Etika Hakim, Jawatan Kuasa akan merujuk aduan kepada hakim berkenaan yang akan diberi hak untuk membuat representasi kedua-duanya secara bertulis dan lisan. Setelah mendengar representasi hakim, jika jawatan kuasa mendapati hakim tidak bersalah atas aduan itu, jawatan kuasa mesti membebaskan hakim tersebut. Sebaliknya, jika jawatan kuasa mendapati hakim bersalah atas aduan itu, jawatan kuasa akan mengenahkan sekatan seperti teguran atau penggantungan, kata Hishamuddin ketika dihubungi Malaysia Kini. Mah, yang juga salah seorang menandatangani kenyataan semalam, selaku bekas Presiden Badan Peguam Malaysia, mengulangi pendiriannya bahwa apa-apa berkaitan dengan pelanggaran etika harus ditangani oleh Jawatan Kuasa Etika Kehakiman. Sudah tentu ia bukan dalam bidang kuasa SPRM kerana mereka boleh menyiasat dakwaan rasuah, tetapi apabila ia melibatkan etika, ini bidang kuasa Jawatan Kuasa Etika Kehakiman menyelesaikannya, katanya. Hishamuddin juga berkata jawatan kuasa etika itu bagi menangani dakwaan yang tidak begitu serius, tetapi untuk dakwaan yang serius, hakim akan dirujuk ke tribunal. Anggota tribunal akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan mungkin terdiri daripada sama ada hakim yang sedang berkhidmat atau bekas hakim atau hakim luar negara tambahnya. Hanya terdapat 2 kes hakim dirujuk ke tribunal dalam sejarah Malaysia, iaitu semasa krisis perlembagaan 1988, katanya. Pada masa itu, Ketua Hakim Negara Allahyarham Saleh Abbas dan 5 hakim lain dihadapkan ke 2 tribunal. Saleh akhirnya dilucutkan jawatannya oleh tribunal itu, manakala 3 hakim lain kemudian dibebaskan dan meneruskan tugas mereka. Hishamuddin juga menegaskan bahawa Nazlan telah dibebaskan di mahkamah sebanyak 2 kali. Kali pertama sewaktu Mahkamah Persekutuan yang terdiri daripada sidang 5 hakim yang menolak rayuan Najib. Dalam menolak rayuan itu, mahkamah memutuskan bahawa tiada merit dalam dakwaan SPRM terhadap Nazlan. Kali kedua, Hishamuddin berkata, dalam perbicaraan permohonan semakan semula oleh Najib dalam kes SRC International baru-baru ini, dengan majoriti hakim berkata tiada merit dalam dakwaan terhadap Nazlan. Jadi pada 2 kesempatan, Hakim Nazlan telah dibebaskan. Jadi saya fikir perkara itu harus dihentikan, katanya. Secara berasingan, Hishamuddin berkata panel 7 orang yang diketuai Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat di Mahkamah Persekutuan juga memutuskan bahawa siasatan SPRM terhadap Nazlan dilakukan tanpa mengikut protokol. Sementara itu, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, SPRM boleh menyiasat sesiapa sahaja di Malaysia yang tertakluk di bawah undang-undang.
SPRM ditubuhkan di bawah Suruhanjaya Diraja dan oleh itu badan itu sendiri mempunyai status dan kedudukan yang sangat tinggi dan tidak ada undang-undang sama ada di bawah perlembagaan atau di bawah undang-undang SPRM sendiri yang mengehatkan kuasa SPRM untuk menyiasat sesiapa saja. Jadi dalam keadaan itu, Huja mengatakan SPRM melampaui batasan. Bidang kuasanya nampaknya tidak boleh diterima. Bagi saya, SPRM mempunyai kuasa untuk menyiasat sesiapa saja di Malaysia yang tertakluk di bawah undang-undang dan menyerahkan hasil siasatan kepada peguam negara, kata Wan Junaidi kepada Malaysia Kini. Dia berkata isu protokol yang dibangkitkan dalam keputusan Mahkamah Persekutuan hanyalah ketertiban dan adab untuk menyiasat hakim. Bagi saya, protokol adalah soal prosedur yang betul untuk digunakan pakai. Ia bukan prosedur undang-undang. Oleh itu, ia tidak membatalkan keputusan mana-mana badan penyiasat, katanya. Wan Junaidi menegaskan bahawa sesiapa saja dalam mana-mana agensi boleh disiasat, tidak kira sama ada mereka dalam badan kehakiman, eksekutif atau pengumbal undang-undang. Jika tidak, kami meletakkan badan kehakiman terlalu tinggi di atas sehingga tidak boleh disentuh oleh manusia, katanya. Wan Junaidi juga menjelaskan bahawa pelanggaran etika dan pelanggaran undang-undang adalah isu yang berasingan, jadi SPRM harus dibenarkan untuk menyiasat sebarang dakwaan. Jika hasil siasatan mendedahkan terdapat pelanggaran undang-undang, maka perkara itu boleh dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk tindakan lanjut, katanya. Siasatan SPRM terhadap Nazlan kembali menjadi tumpuan baru-baru ini selepas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Reformasi Undang-Undang dan Institusi Azalina Othman Said menegaskan dalam surat kepada Peguam Najib bahawa SPRM mendapati Nazlan melanggar kod etika hakim dan mempunyai konflik kepentingan semasa mempengerusikan kes SRC International. Bagaimanapun, Azalina kemudiannya mengesahkan pendirian kerajaan bahawa perkara itu adalah di bawah kuasa badan kehakiman. Nazlan ialah hakim Mahkamah Tinggi pada 2020 yang mensabitkan kesalahan Najib dan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit Malaysia kerana rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berhubung kes SRC International. Keputusan itu telah dikekalkan di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Nazlan dinaikkan pangkat menjadi Hakim Mahkamah Rayuan tahun lepas. Terima kasih.